الحمد لله القائل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita menghadirkan rasa taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati dan menjunjung segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Moga-moga kehidupan kita akan sentiasa diberkati dan memperolehi syurga Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung akan nikmatnya. Mimbar Jumaat pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk nikmat syurga yang tiada tandingan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia di atas dunia ini pastinya mempunyai impian dan cita-cita. Ada yang mahu menjadi orang yang berjaya dalam kerjaya, ada juga yang mahu hidup mewah dan kaya raya. Begitu juga ada yang mahu menjadi terkenal di mata dunia. Kesemua itu adalah keinginan yang mahu dikejar oleh manusia ketika hidup di dunia. Akan tetapi kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebahagian kecil sahaja daripada keseluruhan perjalanan hidup kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita terlupa bahawa kehidupan kita di dunia ini perlu ditinggalkan apabila telah sampai waktunya. Ketika itu kita akan tersedar bahawa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih berharga. Ia adalah merupakan daerah dan negeri yang akan kita tinggal kekal abadi di dalamnya. Pada waktu itu, barang siapa yang dapat berjalan melalui pintu gerbang syurga, maka dialah orang yang akan berjaya untuk selama-lamanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 8 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan timbangan amalan pada hari itu adalah benar, maka sesiapa yang berat timbangan amalannya, yakni yang baik, maka mereka itulah orang yang berjaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila Allah Subhanahu wa taala telah selesai menghisap amalan seluruh manusia, lalu ahli syurga akan ditunjukkan jalan ke syurga dan ahli neraka akan dihalakan jalannya ke neraka. Penghuni syurga akan merasa senang dan gembira kerana mereka tahu bahawa mereka akan kekal hidup di dalam syurga dan menikmati segala apa yang ada di dalamnya buat selama-lamanya. Akan tetapi bagi penghuni neraka, inilah berita yang paling buruk dan paling sedih buat mereka. Mereka merasa gemetar kerana terpaksa menghadapi segala macam seksaan yang berada di hadapan mata mereka, dan seksaan itu akan terus dilalui buat selama-lamanya. Syurga adalah suatu nama yang terdiri daripada satu kawasan yang sangat luas. Ia meliputi kediaman-kediaman yang terdiri daripada istana
taman-taman bunga yang indah dan kebun-kebun yang dipenuhi dengan buah-buahan yang telah tersedia untuk dipetik dan dimakan. Di kiri dan kanannya dipenuhi dengan anak-anak sungai yang mengalir tenang, dan air yang mengalir itu adalah daripada mata air yang sangat bersih lagi berbau harum. Gambaran-gambaran ini disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW bagi orang-orang yang ingin memperolehinya. Dalam sebuah hadis ada meriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakanlah kepada kami tentang syurga dan bangunan-bangunannya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ada yang susunan batu batanya daripada perak, ada yang susunan batu-batunya daripada emas, tanah liatnya daripada kasturi yang berbau wangi semerbak, batu kerikilnya daripada permata dan yakut, tanahnya pula daripada za'faran. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia tidak akan merasa bosan dengan kenikmatannya. Dia akan kekal dan tidak akan mati. Pakaiannya tidak akan rosak dan dia sentiasa berkeadaan muda. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis ini telah menjelaskan, menunjukkan kepada kita bahawa kehidupan di dalam syurga itu nanti sangat berbeza sama sekali jika dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia. Pakaian ahli syurga berbeza dengan pakaian ahli dunia. Rumah ahli syurga berbeza dengan rumah ahli dunia. Begitu juga dengan tanah dan batu yang dipijak ketika berada dalam syurga. Kesemua itu adalah batu permata yang tidak ternilai harganya. Inilah nikmat ganjaran dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mengorbankan kehidupan dunia semata-mata kerana ingin mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Muslim ada menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama yang akan mengetuk pintu syurga. Para malaikat yang menjaga pintu syurga tidak akan membenarkan mana-mana pintu syurga dibuka melainkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia untuk memasukinya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani bahawa syurga itu mempunyai 8 pintu dan jarak di antara satu pintu itu ke satu pintu yang lain adalah jarak 70 tahun perjalanan. Allah Subhanahu wa taala menyediakan taman-taman syurga dengan anak-anak sungai yang sentiasa mengalir dari air yang bersih dan segar. Sungai-sungai di dalam syurga sangat berbeza dengan sungai yang ada di atas dunia kita pada hari ini. Air yang mengalir pada sungai syurga terdiri daripada air yang boleh diminum dan mempunyai pelbagai rasa. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan air daripada sungai-sungai itu terdiri daripada susu, madu dan arak yang sangat lazat bagi orang yang meminumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 15 yang bermaksud sifat syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Di sana ada beberapa sungai yang airnya tidak berubah, yakni rasa dan bau, dan beberapa sungai dan susu yang tidak berubah rasa, dan beberapa sungai dan arak yang lazat bagi orang yang meminumnya, dan beberapa sungai madu yang suci bersih. Kesemua rasa air sungai ini yang terdiri daripada rasa susu, madu dan arak adalah berbeza dengan rasa minuman tersebut di atas dunia. Air yang mengalir itu sangat harum umpama kasturi jika dihidu, dan sangat menggembirakan hati orang yang dapat duduk di sisinya. Kesemua ini adalah kelebihan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni syurga.
Justru mari sama-sama kita menginsafi sedalam-dalamnya dan bertanya pada diri sendiri, sebenarnya layakkah aku ini menjadi penghuni syurga? Layakkah aku untuk mendapat keseluruhan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan kepada ahli syurga? Dan selama aku telah hidup di atas dunia ini, adakah perbuatanku dan amalanku layak untuk menghidu haruman syurga? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru bagi mengakhiri khutbah kita pada hari ini, mimbar ingin mengingatkan kepada diri ini dan hadirin sekalian bahawa setinggi manapun matlamat dan cita-cita kita di dunia ini, seharusnya ia tidak mendahului matlamat dan cita-cita kita untuk mendapat syurga di akhirat. Sedetik waktu yang kita gunakan pada setiap hari untuk mengingati akhirat adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isi-isinya. Selagi mana kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus hidup di atas muka bumi ini, maka selagi itulah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu taubat untuk para hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kamu, yakni mengerjakan amalan kebaikan untuk mendapat keampunan daripada Tuhanmu, dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإغراما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمد سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمروا وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum.
juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua, bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syari'adik As-Sultan Ibrahim ibni Almarhum As-Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'lu Johor Darut Ta'zim, kepada Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail ibn Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin واخذل الكفرة ومدرع السيئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا بلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروع الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.